Berkenaan erti menjadi rakyat Malaysia dalam sejarah dan tamadun kita patut berbangga menjadi rakyat Malaysia, menjadi warga negara Malaysia, kerana kita adalah bangsa yang terkenal 800 tahun sebelum Masihi. Tamadun kita hebat, kita patut berasa bangga. Tamadun kita berasal dari kerajaan Kedah Tua, telah bertapak sebelum 800 tahun Masihi lagi, iaitu 800 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Kita telah mengekspor besi ke serata dunia. Kita patut berbangga menjadi rakyat Malaysia. Itulah erti menjadi rakyat Malaysia, dengan mengetahui sejarah, supaya kita dapat berbangga dan berterima kasih dengan warisan yang bertekad tamadun negara kita. Orang tidak dapat mentafsir nilai Melaka kerana kebesaran dan keuntungannya. Di sana, kamu boleh dapat semua yang kamu kendaki dan kadang-kadang lebih daripada yang kamu cari. Sesiapa yang menjadi tuan di Melaka seperti menguasai Venice di Eropah. Petikan dari buku Summa Oriental yang disampaikan oleh Tom Spiers. Kenyataan Spiers menerangkan beberapa perkara. Pertama, kesibukan Melaka iaitu pelabuhan Interport menyaingi atau melebihi kesibukan pelabuhan Venice. Yang kedua, nilai dagangan masuk ke Melaka dari timur, China dan India, dan dari barat, timur tengah, bukan saja menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang kaya. Dengan melihat lukisan Venice abad ke-15 menjadi satu inspirasi untuk menunjukkan kota Melaka merupakan sebuah kota batu-bata yang kukuh setaraf dengan Venice. Wujudan sebuah lukisan peta yang dihasilkan oleh George Renal pada tahun 1510, setahun sebelum serangan Portugal yang diketuai oleh Alphonse de Albuquerque ke atas Melaka, menjelaskan kemajuan Melaka ketika itu. Lakaran tersebut telah menggambarkan status Melaka pelabuhan Interport dunia. Tanggal 31 Ogos adalah tarikh keramat yang sangat bermakna tahun ini. Malaysia sekali lagi menyambut kedatangan bulan kebangsaan. Jasa dan pengorbanan pejuang dan pemimpin negara dalam usaha mencapai kemerdekaan telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang dikenali di peringkat Asia Tenggara dan juga peringkat antarabangsa. Menyingkap kembali sejarah perjuangan, terbukti bahawa pejuang dan pemimpin negara telah mengemeling tenaga, mengharui ranjau duri dan juga mengerah keringat untuk menjadikan Malaysia bebas merdeka dan dibelenggu oleh penjajahan British, Jepun dan juga ancaman komunis. Erti perjuangan inilah yang harus difahami oleh generasi muda sebagai erti kemerdekaan Malaysia. Saya akan menerangkan kelebihan menjadi rakyat Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta bebas daripada belenggu kolonial. Kuasa pentadbiran bergantung kepada rakyat sendiri tanpa sebarang campur tangan kuasa negara luar. Manakala berdaulat bermaksud sesebuah negara yang tidak bergantung kepada sebarang kuasa lain. Dari segi kedaulatan pula, Malaysia merupakan sebuah negara yang diiktirafkan oleh pihak antarabangsa. Malaysia terbentuk pada tarikh keramat iaitu 16 September 1963. Generasi baru kini kurang memahami akan kepentingan detik bersejarah yang berlaku pada 16 September 1963, iaitu penyatuan dan persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan Singapura yang membentuk sebuah negara Malaysia. Namun selepas 2 tahun penubuhan Singapura keluar dari Malaysia, menurut Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, persekutuan yang besar dari aspek ekonomi dan politik merangkumi Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Brunei dan juga Singapura. Walaupun ianya hanya tinggal sejarah, namun kesan penubuhan Malaysia memberi 1000 kebaikan kepada pembangunan agama, bangsa dan negara sehingga kini. Rakyat Malaysia tidak perlu berteringkah untuk menuntut hak kesamaan atau masih berjungkir terhadap persoalan rasisme yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Perpaduan kaum adalah dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan makmur. Jadi dekat negara Malaysia sahaja yang mempunyai masyarakat yang makmur dan keunikan yang tersendiri. Jadi Malaysia adalah satu-satunya negara
yang mempunyai adat resam, agama dan makanan yang tersendiri. Jadi sangat-sangat unik. Contohnya, kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, India, Cina, Siam dan lain-lain lagi. Dan yang paling menariknya, dekat Malaysia kita mempunyai pelbagai perayaan yang luar biasa. Setiap perayaan berbangsa, agama dan lain-lain itu sangat-sangat berbeza dan cara diorang juga lain. Jadi kan, so contoh sebagai kalau perayaan Aidilfitri, masyarakat lain juga akan datang ke perayaan tersebut. Kalau Chinese New Year, so mereka pun akan datang juga ke rumah tersebut untuk meraihkan perayaan masyarakat tersebut. Kestabilan politik sesebuah negara menjadi teras kemajuan dalam sesebuah negara. Kita haruslah berasa bangga dengan kemajuan yang dirasa kini adalah impak dari kestabilan politik negara. Seterusnya, semangat patriotisme perlu disemat di dada rakyat Malaysia kerana negara kita bukan sahaja terkenal dengan negara yang aman dan makmur, dengan negara majmuk, namun menjadi ikon kepada negara luar. Akhir sekali, semangat kegitaan dalam perpaduan kaum di dalam konteks negara bangsa harus disemat dan menjadi teras berbanding sikap mementingkan diri sendiri yang sangat seni ke identitinya. Seperti yang kita semua sudah maklum, makanan adalah salah satu keperluan yang sangat penting kepada semua manusia. Tetapi dalam negara kita Malaysia, makanan adalah sesuatu yang kita semua sebagai rakyat Malaysia harus bangga. Hal ini disebut juga oleh Datuk Chef Ismail, tukang masak terkenal, yang mana makanan warisan seperti nasi lemak, roti canai, dimsum dan juga rendang adalah salah satu menu yang sangat terkenal dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan ia juga adalah menu yang boleh dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita dapat lihat dalam bulan puasa, bukan setakat orang Islam sahaja yang mengunjungi Bazar Ramadan hanya untuk mencari juadah berbuka puasa, tetapi kita juga dapat melihat berbagai kaum lain turut mengunjungi Bazar Ramadan untuk mencari makanan. Ini juga adalah salah satu faktor mengapa menjadi rakyat Malaysia adalah satu perkara yang dibanggakan. Kita bukan hanya berkongsi makanan warisan, tetapi kita dapat lihat daripada makanan, seluruh kaum di Malaysia mampu untuk duduk semeja tanpa mengira bangsa dan agama dan boleh bersama-sama menikmati makanan warisan Malaysia. Akhir sekali, kita dapat lihat yang menjadikan kita rakyat Malaysia bukan sahaja perpaduan antara kaum ataupun kemerdekaan, tetapi perkara kecil seperti makanan juga memberi impak yang sangat besar dalam kita mengenali diri kita sebagai rakyat Malaysia. Dan secara tidak langsung, kita perlu menguasai erti menjadi rakyat Malaysia yang sebenar. Kecemerlangan sukan menyemarakkan perpaduan rakyat Malaysia, yang mana sukan adalah salah satu platform yang berkesan untuk rakyat Malaysia berkumpul ataupun menjaga hubungan silaturahim. Yang mana dekat Malaysia ni pelbagai sukan ada, seperti bola sepak, badminton, bola jaring dan lain-lain sukan lagi. Yang mana contohnya apabila salah satu sukan ada, perlawanan sukan yang ada, kita akan berkumpul, berjumpa, mengeratkan lagi hubungan pelbagai kaum, pelbagai etnik. Jadi kan, sukan juga akan membantu kita mengeratkan silaturahim. Contoh, bola sepak. Kalau bola sepak, walaupun kita hanya sebagai penonton, kalau ada satu kejohanan, kita akan pergi untuk beri sokongan dan support kepada pemain-pemain bola sepak. Jadi, kesimpulannya, sukan dapat menyatukan rakyat Malaysia.